ومترجمة الكتاب الشيخ أحمد بن محمد يونس وأصولهم وفروعهم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Kita sambung balik perbincangan kita kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Abdul Rahim Ibni Ahmad yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Ibni Muhammad Yunus Langka pada halaman kelima. Kita baca pada baris yang ke-8 lebih atas. Baris ke-8 pada atas belah kiri. Qala Syekhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian memakai akan dia akan jasad Nabi Allah Adam AS. Kita masih lagi membicarakan tajuk penciptaan Nabi Allah Adam AS, yang mana menjadi wajah fizikal kita pada hari ini. Maka kata mu'allif, kemudian memakai akan dia, akan Nabi Allah Adam itu oleh Allah Ta'ala akan pakaian daripada kuku. Maknanya dulu pakaian kita ni seumpama mana kuku. Comel tak? Comel. Jernih pun tengok kuku kita jernih. Nampak merah tu sebab tak kata ada darah. Pasal tu bila orang lekat dalam gua ke, tertimbus dengan tanah ke, batu ke, bila orang korek jumpa tangan dulu. Nak tahu kata hidup ke tak hidup, dia picit kuku. Dia tengok kuku tu warna merah, dia picit kuku jadi putih. Mana darah tu pergi tempat lain, jadi nampak isi. Bila lepas balik, darah tu mai balik, jadi merah balik. Itu tanda kata orang tu hidup lagi. Orang cepat-cepat korek. Tapi kalau putih kita, ni merah kita tekan jadi putih, lepas pun dah putih juga. Mana kata mati tu, darah tak jalan. Comel tak? Comel. Dulu kulit kita macam tu, pakaian kita, kulit kita macam kuku. Macam kuku, comel tu. Jadi dia kata sini, pakaian daripada kuku bertambah-tambah pada tiap hari bagusnya, bahkan semakin hari semakin cantik. Lagu mana tak tahu, tak tahu nak bayang. Dan eloknya atau tafsir, maka tak kala mengerjakan ia anak Adam, bukan Nabi Adam, anak Adam bila Nabi Adam melakukan kesalahan yang bukan dosa. Khilafnya pun khilaf untuk mengangkat martabat kenabian dia tu. Adapun kita, Jadi Allah Ta'ala nak cerita siap-siap lah.
memang kita ni seorang pendosa. No, manusia ni ada salahnya ni. Manusia ni lupa, pasal itu panggil manusia ataupun insan daripada perkataan nasiah. Hinanya kita ni, maka berubah lagu mana? Maka tatkala mengerjakan ia anak Adam akan dosanya. Kalau kata kita ni dosa lah. Kalau kata para anbiya dipanggil kesalahan yang bukan dosa. Bahkan salah mereka itu menjadi pengajaran, menjadi satu tunjukkan syarak. Contohnya Nabi SAW, dia terlupa sembahyang zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, menjadi satu tunjukkan syariat. Bila lupa tak cakap lebih daripada 5 perkataan, maka boleh sambung balik sembahyang malam. Maka apa jadi? Menukar Allah Ta'ala. Kita tulis apa? Ani. Menukar Allah Ta'ala ini kuku. Tu bukan ini tu al-amzah tu. Boleh kita kalih. Tukar. Kalau tengok hak Arab dia kata baddalallahu hadha az-zufr. Baddalallahu hadha az-zufra bil jildi. Bahasa tu kitab Jawi ni dia kena pelagang hak Arab, dia main pada hak Arab. Kadang-kadang tu mesin cetak tu dia dah silap sikit tu. Bukan salah pengarang, salah mesin cetak tu, biasalah. Jadi menukar Allah Ta'ala ini kuku, maknanya akan kuku dengan kulit. Asalnya kuku jadi kulit. Jadi kulit tak nampak dalam darah kita tu. Tu kata bidadari comel suruh kulit macam kuku ni. Dan tinggallah, bukan tanggal, tinggallah daripada kuku itu sedikit daripada segala ruas jari. Ini ruas jari. Ini satu ruas dipanggil. Ini satu ruas, seruas jari. Tu kata bila orang pergi buat umrah, orang perempuan disunatkan potong seruas jari. Panjang mana nak potong? Secekal ke? Sedepar ke? Seruas jari. Ini seruas. Satu ruas, 2 ruas, 3 ruas. Ni. Sudah batang jari ni ada 3 ruas. Di seruas jari ni ada kuku. Tinggal pada segala ruas ni. Ruas. Segala ruas ada 5 ruas kalau kata sebelah tangan. Pada segala ruas jarinya. Supaya apa? Supaya ingat ia anak Adam dengan yang demikian itu. Ingat balik, dulu kulit aku macam ni. Tapi sebab apa? Sebab lemahnya aku, dosanya aku, ya hilang semua, tinggal banyak ni. Serta ada petua orang tua. Bila ada orang yang jenis suka gelak dan bila gelak tu susah nak berhenti. Ada juga masa-masa ketika tu kita jadi gelak susah nak berhenti. Gelak sampai sakit perut. Gelak sampai sakit perut tak berhenti. Cukup. Aku tak boleh gelak, aku sakit perut, cukup. Masa tu nak buat ke mana? Ataupun tengah-tengah mayang nak tergelak. Saya ingat lagi masa tu saya kecil-kecil. Umur mungkin lebih kurang dalam darjah 2, darjah 3 gitu. Duduk rumah Tok Wan di pondok Tok Mah Bakar di Pait Panyang lah. Pondok Tuan Guru Haji Abu Bakar Taib ataupun orang panggil Ustaz Bakar Warok. Nantu Tuan Guru Haji Omar Zudi lah, Tok Wan di situ dulu. Masa tu Tok Guru Jinan, Pak Nakan kita duduk mengaji lagi. Duduk mengaji petani. Dia duduk ulang balik Ada sekali tu dia balik, dia semayang dengan ayah saya. Dia semayang kat rumah Tok Wan. Depan lepas semayang tu pelita lah. Masa tu pelita lagi. Pelita jenis tinggi. Tinggi. Saya dengan abang saya Ustaz Zikri duduk main straw, cucuk tepi. Pak Nakan saya ni Tok Jinan lah dengan ayah saya tak tegur apa depan tengah semayang. Tapi biasalah semayang, nampaklah kita duduk main depan depan tu duduk main. Saya duduk main-main, tiba-tiba dia terbakar tu. Bakar dah habis. Pak menitik kena paha.
Kena paha tu saya melompat. Saya melompat. Saya tu Tok Guru Jinan dia boleh tahan. Pak saya dah bunyi dah. Tapi Tok Guru boleh tahan. Habis main gelak tu bagi tahu. Gelak tu. Ni buah subuh dia kata. Tok Guru kata. Pak cik bagi pecinan. Ni buah subuh. Orang nak mayang pun tak senang. Tapi antara kaedah nak tahan gelak, tengok kuku. Masya-Allah. Ini betul orang tua lah. Dan dia kata lagi di sini, ingat akan hal yang dahulu asal kejadian kita. Maka tatkala sempurna Allah Ta'ala akan kejadian Adam alaihi salam, bila dah siap semua ni dia rupa fizikal Nabi Allah Adam, maka meniup padanya pada jasad tadi ni ruh. Baulah buih. Baulah kita kata hidup bila ada ruh. Dan memakai akan jasad itu daripada pakaian syurga. Lagu mana pakaian syurga? Tak tahulah. Antara pakaian syurga emas. Sebab tu kat dunia kita tak boleh pakai emas. Sebab tu pakaian kita di syurga nanti. Bahkan di sudut faktor kesihatan pun kita pernah jumpa dengan seorang orang lama dalam bab cincin emas perak ni. Dia kata orang lelaki kalau pakai emas ni, dia punya psikologi, dia punya kesihatan dia merdu, tak cantik. Tak tahulah lagu mana dia tu, tapi dia cerita lah. Kita pun percaya pasal dia orang lama dalam bidang emas. Tapi orang perempuan kalau pakai emas, jadi segak balik. Jadi bertenaga, aura jadi lain macam. Pasal itu kena rajin beli emas orang perempuan ni. Nah yang boleh kita pula teruk. Orang lelaki ni pakai perak dia kata. Pakai perak. Perak insya-Allah. Cincin-cincin perak. Jadi ubat. Nabi pun pakai. Dan katanya lagi bermula Nur Muhammad. Ni cerita bab Nur Muhammad pula. Pasal apa? Pasal jasad Nabi Allah Adam ni. Nak cerita lagu mana dimasukkan roh, dan roh ni di sudut roh yang paling lama, paling tua. Di sudut jasad paling tua adalah Nabi Allah Adam AS. Tapi dari sudut roh yang mula-mula diciptakan adalah roh Nabi Muhammad SAW. Nabi ni bapa roh, dipanggil Abul Ruh. Rasulullah ni Abul Ruh, adalah bapa kepada segala roh. Adapun Nabi Allah Adam AS, Abul, dipanggil bapa kepada segala anak Adam. Abul jasadi anak Adam. Bermula Nur Muhammad, cemerlang pada mukanya, comel pada mukanya, pada wajah seperti bulan purnama. Kemudian diangkat akan ruh itu atas sarir. Tubuh pari bergelok. Lagi tak jumpa tanpa ni seri pun ni sarir. Sarir ni bahasa Arab maknanya katil. Katil, tak atas katil, tapi la ala zahir, la ala sawab, sarir sini as-sarirul mulk. Ini masukkan sarir sini as-sarirul mulk. Apa maksud sarirul mulk? Singgah sana. So puangan orang dulu ni, kalau kita tengok cerita kungfu, cerita Indonesia lama-lama ada lagi, dia nak jalan tu, dia tanggung. Ada tukang tanggung dia tu. Dia buat kayu panjang 2 batang, tak kursi dah tu. Habis kurang itu lah. Kereta zaman dulu lah, hak bawa dia 4 orang lah tanggung ni. Dia duduk atas tu kursi dah tu. Jadi sari lagu tu Sarirul Mulk, singgah sana. Kalau dalam kamus Marbawi dia lukis gambar gitu. Dan ditanggung akan sarir itu, akan katil itu, singgah sana itu atas batang leher malaikat. Firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, apa kata Allah? Berkeliling oleh kamu, wahai malaikat. Keliling mana? Sekalian dengan dia, dengan sarir tadi, pada segala langit. Bawa sarir tadi ni, atas sarir itu ada Nur Muhammad, bawa sekalian langit. Dengan sarirnya, dengan katil, dengan singgah sananya. Dengan Nur Muhammad tadi ni pada segala langit, dengan sarir, dengan singgah sananya. Bawa dengan apa? Naik singgah sana. Itu lagu tu. Domain tu kita letak berkeliling oleh kamu sekalian dengan dia, dengan Nur Nabi Muhammad pada segala langit. Dengan sarirnya, sarir hak tadi ni, sarir Nur Nabi Muhammad, supaya melihat ia Nur Nabi Muhammad akan ajaib, akan perkara-perkara ajaib, segala langit, hak duk di langit tu kita tak tahu.
no? Dan barang yang di dalamnya, di dalam langit, maka bertambahlah yakinnya, kejaklah, yakinlah, kukuhlah, ikatlah. Maka berkata segala malaikat, bila Allah Ta'ala dah suruh perintah lagu tu, suruh bawa pusing keliling, malaikat kata apa? Ho Tuhan. Sini ni ho ni iaitulah hey Tuhan, ataupun oh Tuhan, no? Hey Tuhan, ataupun oh Tuhan kami. Mendengarlah kami, yani sami'na, dan ta'atlah kami, wa ata'na. Maka menanggunglah akan dia, akan nur Nabi Muhammad, akan sarir oleh segala malaikat atas batang leher mereka itu malaikat, dan berkelilinglah baginya, berkelilinglah baginya, dan berkelilinglah baginya, bagi sarir tu dua sayap. Oh, langkah. Dan berkelilinglah dengan dia, dengan nur Nabi Muhammad, di dalam segala langit. Pusing merata lah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tahu mana? Sekadar 100 tahun. 100 tahun keliling tu. Makna luas sungguh lah. Itu pun tak tahu habis tak habis. Kemudian menjadikan baginya, bagi mana ni? Kemudian menjadikan baginya, tak jumpa. Sudah tanda lah. Summa khalaqa farsan minal masjid. Summa khalaqa. Dalam Arab kata summa khalaqa farsan minal miskil abyadi wal adfari. Yuqal lahu Maimun. Kemudian menjadikan baginya la'ala sawab, bagi nur Nabi Muhammad. Tak apa, kita cek balik ni, kita semak balik tu. Tak apa nak jelas tu. Dalam ni pun dia kata summa khalaqa. Kemudian menjadikan baginya satu kuda, farsan, daripada kasturi, miskil abyadi, kasturi yang putih, no? Dalam Arab dia kata al-fari. Namanya, nama kuda itu Maimun. Dan ada orang nama Maimun ni, Cik Mun, no? Cik Mun, nama kuda tu, kuda hak buat pada kasturi putih. Dan baginya, bagi Maimun, bagi kuda itu, dua sayap daripada mutiara. Lagu mana sayap macam mutiara? Kalau kita tengok cerita orang putih ada, dia buat bayangan ni. Orang putih pun dia mengaji dah bab-bab ni. Dalam Taurat, dalam Injil duk cerita dah. Nah, duk cerita dah. Kita je rasa pelik pasal apa? Pasal tak mengaji bab ni. Ni mujuklah tok guru kita depa karang kitab tinggal ke kita ni. Tidak akan pakai tak baca, duk baca surat khabar tu. Duk baca pasal bersatu, pasal pas, pasal amno, pasal apa, amanah. Tak apalah tahu juga, tapi kena tahu juga hak lagu ni, bukan kena tahu bahkan hak ni kemas lagi, no? Tak tahu pun tak boleh juga, no? Tapi orang nak ambil negara kita pun tak tahu apa ni. Duk kira mayang puasa. Dia tak tahu dengan sebab hilangnya kuasa tadi nak mayang, tadi nak puasa. Habislah. Jadi dia kata lagi dua sayap daripada mutiara dan marjan. Mutiara tanpa, mutiara kita tahu hak duduk dalam laut tu. Marjan tanpa pula. Dalam Quran pun sebut. No? Quran sebut tak mana? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Surah Rahman. No? Allah Ta'ala buat bidadari itu daripada lu'lu' dan marjan. Maka setengah ulama kata marjan ni adalah sejenis coral. Coral ni macam karang laut. Karang laut yang berwarna merah, yang selalu dijadikan barang hiasan orang perempuan. Setengah ulama sebut begitu. Jadi marjan.
maka menaik akan dia akan Maimun, kuda putih, kuda kasturi putih tadi ni, oleh Adam alaihi salam. Jumpa dah lah. Jumpa dah lah. Kat mana? Hak tazak ni hak kita tak jumpa tadi. Kemudian menjadikan baginya bagi Adam. Tanda siap. So ni tak jumpa dah. Hak ni nak cerita dia. Kemudian summa ni apa dah mana? Apa dekat Adam tadi ni? Mana bak roh tu habis dah. Masuk bak Adam balik. Tu kita jauhi ni kadang-kadang takut nak baca. Takut nak baca. Kita masa mengaji dengan Tok Guru Jawang Lanai kita ni, dia baca prop lekas gitu baca pelepah-pelepah gitu dia tak urai setara mana. Main tapak kita pula dia kuat lena ni, tak ada nak tulis, tak tanda lagu mana. Tok Guru Jawang masa dia mengajak pula hujung-hujung ni, mula-mula baca muka surat 5, sekali dia kali pam 3 muka terus, kali 3 muka baca-baca pum, angin tiup pum, patah balik muka surat 3 balik. Dia baca mengaji dengan jenis sabar, mengaji ambil berkat orang bagi. Mengaji ambil berkat. Teguk dia bawah kita balik. Dia tanya balik, mu mengajar aku ke aku mengajar? Mu mengajar ke aku mengajar? Aku mengajar mu duduk diam. Seronok mengaji dengan tok guru tu, dia marah tapi seronok dia marah. Tak apa. Jadi menaik akan dia akan Maimun tadi, kuda tadi ni, oleh Adam alaihissalam, dan Jibril mengambil kekangnya. Nak tanpa kekang, tali yang dia ikat mulut kuda tu bagi kekangnya, dan Mikail alaihissalam di kanannya, dan Israfil di kirinya, kiri kuda, kiri Nabi Adam. Dan berkelilinglah mereka itu Nabi Adam, Jibril, Mikail, Israfil, kuda tadi ni, dengan kuda tu. Berkelilinglah mereka itu malaikat dengan dia, dengan Nabi Adam, pada segala langit, sekaliannya segala langit, dan memberi salam atas malaikat. Nabi Adam bagi salam kat malaikat. Maka berkata ia Adam, Assalamualaikum. Maka berkatalah mereka itu malaikat, Waalaikumsalam. Maka berkata Allah Ta'ala, ya Adam, inilah tahiyat engkau, inilah kehormatan engkau. Tahiyat ni kehormatan. Orang panggil apa kalau kita ni, dipanggil kalau kita dengan tuanku, kita panggil apa? Daulat tuanku. Jumpa tuanku, daulat tuanku. Tu cara kehormatan kita dengan tuanku. Orang mengadap pun, ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik harap diampun. Ni. Jadi kita ni, Allah Ta'ala kata bagi Nabi Adam, tahiyat engkau, inilah tahiyat engkau, salam ni. Dan tahiyat mukminin daripada zuriat engkau, antara mereka itu mukmin hingga akhir kiamat. Tahiyat sama-sama kita bagi salam. Assalamualaikum. Salam, itu penghormatan kita. Penghormatan sama-sama mukmin, kata Allah, inilah dia, Assalamualaikum. Maka jangan berat bagi salam. Pasal tu tanda-tanda akhir zaman, orang ni tak mau bagi salam pada orang yang dia tak kenal. Tentu kena bagi salam. Apa bagi salam? Bagi salam bagi yang Assalamualaikum, Assalamualaikum bagi elok. Kita pergi sampai ke United Kingdom masa tu. Sampai-sampai tu masa tu di Perancis, mereka baru lepas tembak polis. Katanya orang Islam, Allah Alam provokasi. Kita dah agak-agak gitulah. Lepas tu kawan kita kata, Ustaz buka kopiah apa Ustaz? Pasal kami takut lah ni Islamofobia, dia panggil Islamofobia. Takut lagi apa-apa jadi kat Ustaz, payah kami. Kita pun bukannya selesa sangat, tapi dah dia suruh buka lah, buka pasal macam tak pakai baju. Pasal macam tak pakai baju, buka kopiah pasal macam tak pakai baju. Tak jadi. No. Betul, kita pun kata apa aku pakai jugalah. Kalau kata nak sampai ajar aku tak pakai kopiah, aku mati juga. Kalau kita tak sampai ajar tu, aku pakai kopiah aku tak mati. Kalau kita sampai ajar tak pakai aku mati. Dia kata ikut Ustaz lah. Kita pun pakai. Tapi hikmah bila pakai kopiah tu tuan-tuan, Allah jalan ke UK tu supaya jalan ke kampung lah. Bahkan seronok lagi jalan tempat asing daripada kok kampung orang tak bagi salam. Situ tu bagi salam. Jumpa orang putih, negro, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat kita pasal dia tahu kita orang Islam. Dia tahu kita pakai kopiah ni satu benda lambat. Assalamualaikum. Pi naik kereta pi bawah laut ke bawah tanah, bawah laut timbul di Perancis tu, di Paris. Sampai dekat apa ni, depa masa tu dah kerja dekat menara apa nama tu? Eiffel Tower tu. Masa tu lapar. Nak makan apa Makan roti. Nak makan benda lain tak berani. Kedai Pakistan dah tapi jauh. Beli roti. Masa mula kawan kita beli, dia mula-mula beli tu, tengah nak bungkus dah ni. Kita pun pergi tanya dia, ambil roti apa?
Tuan kedai tu tengok kita main, dia tanya balik, "Are you Muslim?" "Yes, sure. I'm Muslim." Lepas tu dia bagi tahu lagi, "Roti ni kalau lagu tu, roti ni aku tak mau jual kat hang. Pasal apa? Roti ni ada ham ayam yang kami sembelih." Mula-mula cakap bahasa Perancis kita pun tak pun nak erti. Deriang, merci, bonjour punya lagu tu. Masuk bunjuk tu. Lepas tu kita tanya kat dia, "Kat mana aku boleh dapat roti yang aku boleh makan, aku lapar ni?" Dia kata, "Kat sana." Tapi kedai tu. Tu kata hikmah. Tak abang kata I Muslim pakai rupiah cukup. Kita pakai mahkota Islam. Tu. Jadi tahiyat sama kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis. Hingga hari kiamat kita bagi salam. Al-babu thalithu fi zikril malaikati. Bermula bab yang ketiga itu pada menyebutkan segala malaikat. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan segala malaikat yang mulia yang empat. Hak kita duk mengaji. Wal malakul. Macam mana hak kita duk hafal tu? Orang tua dulu mesti kalau pergi rumah dia tanya dulu. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakiru wa raqibu wa kadha atidum maliku wa nuhtada. Dalam matan aqidatul awam sebut wal malakul ladzi bila abi wa malaikat tu dia tak ada mak, tak ada ayah. La akla la syuba wa la nauma lahum, tak makan, tak minum, tak tidur. Tafsilu ashri minhum jibrilu. Cara detailnya ada 10. Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu. Munkar nakir, ruwa raqibu wa kadha atidu maliku wa ridwanuh tadha. Nak kita kalau boleh bagi hafal mata aqidatul awam. Duk dalam tu belaka dah. Ni dekat luk hafal lagu tu, lagu ni. Lagu Doraemon, lagu apa semua hafal. Tiba-tiba akidah tak hafal. Kena pakai hafal. Jadi 4 hak daripada 10 tu 4 yang utama. Israfil alaihi salam dan Jibril, ada baca Jabrail, ada baca Jibril, tak apalah tu, ikut pada lorah alaihi salam, dan Mikail alaihi salam. Mikail ini Michael lah, kita panggil Michael. Dan Izrail alaihi salam, dan telah menjadikan pada tangan mereka itu malaikat berapa pekerjaan, ada beberapa tugasan makhluk dan tadbir alam sekaliannya. Ada yang kait dengan makhluk, ada untuk mentadbir alam sekaliannya. Dan telah menjadikan Jibril ataupun Jabrail alaihi salam mempunyai wahyu, mana di tangan ni tugasannya adalah berkait dengan wahyu dan pesuruh, yakni dia kena berinteraksi dengan para anbiya, para mursalin. Dan Mikail alaihi salam sahib maknanya tuan, yang mengetuai, yang menguruskan kementerian segala hujan dan segala rezeki. Rezeki tu daripada hujan lah, hujan tu adalah punca rezeki lah. Dan Izrail alaihi salam mempunyai apa? Mempunyai kuasa mengeluarkan segala roh. Dan Israfil mempunyai sangkakala. Ini berkait dengan sa'ah ni, kait dengan kiamat. Berkata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Israfil alaihi salam minta akan Allah Ta'ala. Dia minta tugas ke Allah Ta'ala. Dia minta kekuasaan, nak laksana, nak khidmat dengan Allah Ta'ala ni. Apa dia minta? Bahawa memberi akan dia, akan Israfil. Israfil minta ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada dia. Apa dia? Dan kuwah 7 langit. Dan tu la'ala zahir tak ada. La'ala sawak tak ada dan. Boleh bulat dalam hak Arab pun tak ada. No? Kuat, yakni kekuatan, penguasaan, kekuasaan 7 langit. Maka memberi Allah Ta'ala akan dia. Allah Ta'ala pun bagi 7 tala langit, jaga. Dan kuat 7 bumi, tak apa, jaga belakang, tiup hancur belakang, no? Maka memberi akan dia akan Israfil. Dan kuat angin, juga angin pun bawah dia juga, maka memberi akan dia akan Israfil. Dan kuat kuah segala bukit-bukit pun hancur belakang, dia kalau hancur belakang, maka memberi akan dia akan Israfil. Allah Ta'ala bagi juga. Dan kuah jin dan manusia, maka memberi akan dia akan Israfil. Dan kuah binatang dan binatang yang buas,
maka memberi akan dia akan Israfil. Dan di bawah tapak kakinya kaki Israfil, hingga kepalanya kepala Israfil, bulu dan beberapa mulut. Ada bulu dan ada mulut. Bawah kaki itu lagu mana tak tahu, tak sudah bayang. Cerita sini sudah. Dan beberapa lidah yang tertutup dengan hijab. Ada lidah, ada bulu, ada mulut, ada lidah. Lagu mana mulut bermulut misai tu kan ada bulu macam kok ni, tak tahu. Lagu mana nak bayang, tak tahu. Dan tertutup dengan hijab, tak nampak, terdinding. Depa tu buat apa? Mulut tu buat apa? Mengucap tasbih ia mulut akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah, dengan 1000 lurah, 1000 bahasa. 1000 bahasa. Ni sikit lagi ni. Depan kita akan jumpa sampai 1000 sejuta bahasa. Dan menjadi Allah Ta'ala daripada dirinya 1000 malaikat. 1000 makna sejuta malaikat. Mengucap tasbih mereka itu malaikat. Hak duduk dekat Israfil itu ada lagi malaikat. Sejuta lagi malaikat. Ucap tasbih mereka itu malaikat akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan mereka itu malaikat dipanggil al-muqarribun. Apa dia? Hampir kepada Allah. Malaikat yang hampir kepada Allah dipanggil muqarribun. Dia setengah panggil muqarribin. Tak apalah. Dan hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy. Apa maksud hamalatul arsy? Yang menanggung arasy. Dan kiramul katibun. Apa dia kiramul katibun? Yang duk kiri kanan kita ni, duk tulis amalan kita ni. Dan mereka itu sekalian malaikat tadi atas rupa Israfil, seperti mana Israfil juga alaihi salam. Seperti mana rupa Nabi, seperti mana rupa malakun Israfil alaihi salam. Dan melihat Israfil tiap-tiap hari dan malam 3 kali kepada Jahannam. Tiap-tiap hari dan malam dia tengok neraka Jahannam 3 kali. 3 kali. Dan tadarru', berasa rendah diri, berasa hina diri. Tengok-tengok tu berasa takut, berasa kecil sangat. Padahal tadi ni dia menguasai segala-galanya dah. Dirinya pun hebat, ada padanya malaikat. Tapi bila tengok neraka Allah, berasa tadarru', maka menangis dan hancur. Dan jadilah ia Israfil seperti tali busuran, tali panah. Besar-besar, sebesar-besar tadi jadi serupa tali busuran. Tengok neraka dan menangis akan sebagai tangis yang kuat, yang tangis yang sangat yang kuat sungguh. Dan jikalau tiada Allah Ta'ala tegahkan air matanya, kalau Allah Ta'ala tak halang ayat mata Israfil tadi ni, dengan sebab teriaknya tu, nescaya penuh segala bumi ini daripada air matanya. Maka jadilah ia Israfil seperti ia air mata tadi seperti taufan Nuh alaihi salam, banjir habis bumi ni. Dengan ayat mata Israfil bila dia tengok neraka. Sini nak cerita apa ni? Nak cerita kata Israfil tu besar dah, hebat dah. Tapi bila tengok neraka jadi tadarruk, menangis sampai hancur. Jadi serupa tali busuran tadi nak panah. Ayat mata dia tu kalau Tuhan tak tegah, tak halang, habis banjir. Seperti mana taufan Nabi Nuh alaihi salam. Macam mana kita boleh sembang besar diri, bahasa hebat boleh lawan neraka? Na'udzubillah min zalik. Boleh pergi buat pula nasi goreng neraka. Bila 4 bulan 5 bulan lepas sebelum PKP kan viral nasi goreng neraka. Dia ingat neraka ni apa? Sebab apa? Sebab nasi goreng tu dia buh cabai 5 biji, biasa buh 2 biji, buh 5 biji, neraka dah. Allah buat main boleh. Na'udzubillah min zalik. Dan daripada besarnya dan daripada besarnya besar Israfil bahawasan jikalau dituang sekaliannya air segala laut. Besar mana ni Israfil ni? Kalau tuang air segala laut dan air segala sungai atas kepalanya, nescaya tiada jatuh daripada kepalanya satu titik atas bumi ini. Dia tak tahu lah besar mana. Tuang air atas kepala tak menitik. Kita ni mandi pun meleleh lagi. Faslun, dan adapun Mikail alaihi salam, maka menjadi akan Mikail oleh Allah Ta'ala kemudian daripada Israfil. Lepas buat Israfil baru buat Mikail. Lepas buat Israfil alaihi salam. Dengan jarak mana? Jaraknya dengan 500 tahun.
Dan daripada kepalanya, kepala Mikail, hingga dua kakinya Mikail, berapa bulu, yakni ada beberapa bulu daripada apa tu? Apa tu cikgu? Kumkuma. Kumkuma. Ada baca kuma-kuma, ada baca kumkuma. Apa dia? Seperti benar za'faran ataupun safran. Tu hak jenis panjang-panjang, warna kuning keemas-emasan tu. Rempah warna ubat tu. Bulu dia pun macam tu, kumkuma. Itulah bagi elok saya tak jumpa macam mana daripada apa tu? Kema-kema. Kumkuma ataupun kuma-kuma ataupun kumkuma. Dan segala sayapnya daripada zabarjad, yang hijau, batu zabarjad. Dan atas tiap-tiap satu bulu 1000 bulu. Atas selai bulu ada lagi 1000 bulu. Lagu mana tak tahu nak bayang. Tak tahu nak bayang. Satu bulu tu 1000 bulu. Tiap-tiap satu bulu tu 1000 ada sejuta bulu lagi. No? 1000 maaf. Satu bulu tu 1000 muka. Salah. Silap lagi. Dan atas tiap-tiap satu bulu tu 1000 mukanya. Ada sejuta mukanya. Dan pada tiap-tiap muka tu 1000 mata. Ada sejuta mata. Dulu dia tak sebut sejuta, dia sebut ribu. Bahasa dulu disebut 1000 makna sejuta lah. Dulu ni banyak lah panggilan-panggilan tak sama dengan lah ni. Dulu panggilan ni panggil apa? Sama lah. Esa dulu, esa no. Tunggal lah. Dulu panggil leko ni. Kita leko kopok leko lah. Malam 7 leko je duk pasang pelita. Leko ni ada maksudnya adalah panggilan pada kiraan 20 hingga 30 dipanggil leko. Orang kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, 11, 12 sampai 18, 19 leko. Dia tak sebut 20, dia kata leko. 1 leko, 2 leko. 2 leko maknanya 22. 3 leko, 4 leko, 5 leko. 5 leko maknanya 25. 6 leko, 7 leko. 7 leko maknanya 27. Tu dia panggil malam 7 leko, malam 27. Yang kita tahu malam 7 leko malam pasang pelita. Tak. Malam 7 leko makna malam 27. Tapi apa kaitan orang tua dulu dia pasang pelita malam 27? Nak abang kata malam 7 leko ni malam pasang pelita sebab dalam kita mazhab Syafi'i ni kuatnya pendapat berlakunya malam Lailatul Qadar. Pasal itu pasang pelita bagi cerah, jangan duduk tidur, baca Quran, mangkit, berzikir, menangis, teriak, sebagainya. Tu panggil malam 7 leko. Kita malam 7 leko pasang pelita, kita tidur. Tak kena. Orang tua dulu ni baca kitab Matalan Badan jumpa bilangan para anbiya segeti 2 laksa 4000. Tanpa segeti, setengah baca sekati 2 laksa 4000. Segeti panggilan kepada ratus ribu. 2 geti 200,000. 3 geti 300,000. Segeti mana 100,000. 100,000. 2 laksa mana 20,000. 3 laksa 30,000. Tu panggilan dulu ni. Lah ni tak ada. Lah ni dah ada belakang dah. Jadi segeti 2 laksa 124,000 para anbiya. Kiraan ulama. Tak apalah tu. Untuk cerita bahasa-bahasa dulu ni. Jadi 1000 mata. Pada setiap muka tu ada pula 1000 mata, sejuta mata. Dan menangis dengan tiap-tiap mata kerana rahmat. Maka orang yang berdosa daripada mukminin dan pada tiap-tiap maka orang yang berdosa daripada mukminin dan pada tiap-tiap muka 1000 mulut. Tiap-tiap muka ada juga 1000 sejuta mulut. Dan tiap-tiap mulut 1000 lidah, sejuta lidah. Dan tiap-tiap lidah bertutur dengan 1000 lurah, juta lurah. Tadi baru 1000 lurah, 1000 bahasa. Ni 1000 lurah, juta bahasa. Tak tahu. Kita tahu Tamil, Mandarin, apa tu lah, Inggeris, Jepun tu. Padahal ada sejuta bahasa. Dan tiap-tiap lidah minta ampun dengan sejuta bahasa tu, semuanya pakat dia minta ampun akan Allah Ta'ala bagi mukminin. Dia minta ampun kat kita. Dan muznibin, bagi kita yang berdosa. Dan tertitik daripada tiap-tiap mata 70,000 titik. 70,000 titik daripada tiap-tiap mata tu. Maka menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik satu malaikat atas rupa Mikail alaihi salam.
Lagu tu cara nak cipta malaikat ni. Hebat sungguhlah, masya-Allah. Lepas tu pula dah cipta tu depa buat apa? Mengucap tasbihlah mereka itu malaikat yang dicipta itu akan Allah Taala hingga hari kiamat. Tak tidur, tak makan, tak minum, kerja duk tasbih je. Dan nama mereka itu, siapa mereka itu? Malaikat tadi nama apa? Karubiyun nama dia. Karubiyun. Karubiyun siapa dia? Ada mengatakan malaikat yang dari kalangan sadatul malak. Karubiyun ni sadatul malaikah, di kalangan pemimpin-pemimpin malaikat, namanya karubiyun. Dan depa ni pula angin tu duk bawah sayap depa. Riyah ni, angin ni duk bawah sayap malaikat karubiyun. Dia ada karubiyun, ada rohaniyun, nanti kita akan jumpa lah. Dan mereka tu karubiyun menolong bagi Mikail alaihi salam. Pasal tu dalam bab rezeki ni, dalam bab hujan turun ni, semua ada malaikat hak jaga ni. Karubiyun ni lah. Banyak lagi kalau kita baca dalam tafsir Baghawi, kita akan jumpa lagi lah. Karubiyun ni adalah hamalatul arsy, macam-macam lah. Tak apa, ni kita baca cara laju ni. Diwakilkan mereka itu karubiyun atas hujan. Setiap titik hujan tu mereka buat turun, mereka jaga. Dan tumbuh-tumbuhan pun mereka duk jaga semua, setiap pokok tu. So tak boleh tak tahuan dengan pokok. Jalan sambil-sambil jalan duk kepok ganti pokok, tak tahuan hala, tak boleh. Dan segala rezeki dan segala buah-buahan, maka tiada jua daripada suatu yang di dalam laut, hatta dalam laut, dan segala buah atas segala pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan atas bumi, melainkan ada atas malaikat diwakilkan dengan dia. Dengan mana? Dengan suatu tadi. Semua benda atas muka bumi ni, dalam laut sekalipun, ada malaikat wakil duk jaga. Kemudian kata faslun, dan ada pun Jibril alaihi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita cerita pula pasal Jibril, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah dan sebelum kita berdoa, nak mohon maklum, sekarang dalam proses membangunkan komplek puteri di Teratak Ilmu Haji Abdul Majid, dan memerlukan kos yang agak besar lah, lebih komplek puteri ni kena buat lengkap semua, sebab mereka tak terbit mana lah. Mereka duduk dalam tu, main dalam tu, masak dalam tu, mengaji dalam tu, semayang dalam tu, komplek. Mereka tak boleh terbit mana lah. Macam kita pergi, kalau biasa pergi ke Yaman, Darul Zahra, tu dia tu. Kita tuan boleh lah kat bantu. Kita ada nak pakai simen, ada nak pakai batu, ada nak pakai besi, ada nak pakai kayu. Kalau ada rezeki lebih-lebih, boleh bakat-bakat bawah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu farudhu lana 'ala hayatil wassallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum.